Menarik hari ini, siaran 2 November 2023. Perubahan cuaca di Malaysia dan fenomena yang berlaku, apakah puncanya? Bagaimana kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menghadapi musim monsun ini? Juga kenali geng kabel oren. Bersama Haziq dan Hazrina. Okey, ada tak cerita dia, ada tak? Kenapa awak tu, Haziq? Tengah cari cerita-cerita best yang kita boleh cakap dekat MHI pagi. Tak perlu. Kita dah nak bermula dah pun. Dah start, boleh kemas lah Kita kemas. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kita bersiaran kembali untuk hari Khamis 2 November 2023 bersama saya Hazrina Kasim dan juga rakan sukan Haziq Husni. Dan tentunya pagi ini ada pelbagai cerita-cerita yang kami nak update kepada anda. Mungkin anda tidak tahu apa yang berlaku semalam, mungkin pagi ini. Dan apa yang terjadi semalam adalah penamatan subsidi ayam. Di mana ramai yang ingat selepas penamatan subsidi tersebut, harga ayam akan naik mendadak. Tapi tinjauan kami daripada semalam sampai ke hari ini, Daya pun ada pergi ke kedai-kedai yang menjual ayam. Semuanya harga memang masih stabil, masih kekal lagi. Kalau kita lihat hari ini akhbar harian Metro sendiri membuat liputan secara menyeluruh di seluruh negara menunjukkan harga ayam stabil tanpa kenaikan mendadak. Ini termasuklah di Kuala Lumpur, Selangor, Kelantan, Melaka, Pulau Pinang, Perlis, Kedah, Perak, Sabah dan juga Sarawak. Dan saya kira apabila melihatkan kepada situasi harga ayam yang stabil ini, ia memberi sedikit kelegaan lah. Bukan sahaja dalam kalangan mereka, ahli keluarga suri rumah, tetapi juga peniaga-peniaga. Betul. Kerana harga ini masih lagi pada harga yang asal. Dia kalau boleh kan, jual lagi murah pun okey. Kan? Sebab dia tak ada penamatan subsidi, so harganya boleh diturunkan sedikit kan. Mungkin dapat meringankan sedikit beban kita lah yang memang selalu membeli ayam dekat Malaysia ni. Antara makanan-makanan yang selalu kita beli adalah memang ayam lah, berasaskan ayam. Jadi itu adalah update untuk hari ini. Nanti kalau ada apa-apa kenaikan ke apa, kita akan update besok pula di Malaysia hari ini. Tapi ada satu lagi perkara yang kami nak update kepada anda, iaitu mengenai cuaca. Di mana kawasan yang ada amaran ribut petir yang kami baca dekat Met Malaysia, di mana melibatkan Selangor. Rina. Dan kalau kita lihat sebenarnya apabila kita dah masuk ke bulan November ini, di penghujung tahun ini, kita tahu bahawa daripada fasa peralihan monsun kita sudah pun menduduki ataupun berada dalam fasa monsun timur laut. Dan kita melihatkan peralihan ini ada banyak perkara yang berlaku. Kita pun sendiri dapat menyaksikannya dengan hujan lebat, ada juga ribut petir, guruh kilat dan sebagainya. Kita nak tahu juga dari segi cuaca, perubahan cuaca yang berlaku di Malaysia ini, bagaimana mungkin kita boleh ambil maklumat dan juga informasi untuk kesiapsiagaan kita. Dan seterusnya hari ini secara dalam talian, Haziq. Ya, kita bersama dengan pengarah Pusat Operasi Cuaca dan Geofizik Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu Dr. Fariza Yunus. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi, Haziq, Rina. Selamat pagi. Doktor, macam mana cuaca di ofis Doktor pagi ni? Dekat je kita. Dekat je kita ya. Suara tak jelas sangat. Bagaimana cuaca dekat kawasan Doktor hari ni? Cuaca pagi ni bagaimana? Cuaca di ofis kami di Stalin Rider, mendung lah. Masa ni mendung lagi. Mendung. Tapi kalau kita lihat, Doktor, cuaca sejak kebelakangan ni, tengah hari tu memang panas, sangat-sangat panas. Tapi bila sampai ke petang, tiba-tiba cuaca berubah 180 darjah. Terus ribut hujan lebat kan, sehingga boleh menyebabkan banjir kilat. Mungkin doktor boleh jelaskan dengan lebih terperinci berkenaan dengan perubahan cuaca yang sedang negara alami ketika ini. Silakan. Terima kasih Rina, Haziq untuk soalan itu ya. Untuk makluman semua, Malaysia masih lagi berada pada fasa perubahan peralihan monsun yang telah bermula semenjak 19 September yang lepas. Peralihan monsun ini adalah dari monsun barat daya kepada monsun timur laut. Dan secara umumnya pada semasa fasa peralihan monsun ini, keadaan atmosfera adalah tidak stabil dengan aliran angin yang berbagai hala dan juga aliran itu adalah perlahan.
keadaan ini adalah amat sesuai untuk aktiviti perolakan dan pembentukan sel ribut peti yang menyebabkan kejadian ribut peti beserta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh masa singkat. Demikianlah ya, kalau ikutkan memang tipikal keadaan cuaca semasa fasa peralihan monsun ini. Keadaan secara umumnya keadaan cuaca cerah pada waktu pagi dan pada waktu petang hingga ke awal malam akan terjadi kejadian ribut peti dalam tempoh yang singkat. Ya, baik. Okey, doktor. Kalau dilihat, doktor kata tadi start pada bulan September. Jadi sampai bila agaknya fenomena ni akan berlaku? Okey, untuk fasa peralihan monsun ya, khususnya yang sekarang ini daripada monsun barat daya ke monsun timur laut, secara umumnya dia akan berakhir pada bulan ini, bulan November, khususnya untuk 2 minggu pertama. Secara umumnya bila fasa peralihan monsun ini berakhir, masa bermulalah monsun timur laut. Okey. Bila doktor menyentuh berkenaan dengan fasa monsun timur laut yang kita tahu bahawa yang bermula pertengahan November sehingga Mac tahun depan, bagaimana mungkin dari segi ramalan keadaan monsun timur laut untuk tahun ini bagi negara kita, doktor? Okey, sebagaimana dimaklumkan tadi, ianya dijangka bermula pada 2 minggu pertama untuk November dan pemakluman untuk permulaan monsun timur laut ini akan diwar-warkan melalui kenyataan Media Met Malaysia seperti tahun-tahun yang lepas ya. Pemakluman ini akan dikeluarkan selewat-lewatnya 3 hari sebelum onset tersebut. Secara umumnya untuk tahun ini, Met Malaysia menjangkakan akan berlaku 4 hingga 6 episod hujan lebat yang boleh yang khususnya di negeri-negeri pantai timur, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor serta Barat Sarawak. Hujan ini berkemungkinan boleh menyebabkan banjir di kawasan-kawasan yang kerap mengalami banjir. Okey, doktor, kalau kita lihat dari segi pilihan ataupun musim fasa peralihan monsun ini, kebiasaannya boleh berlaku peristiwa petir, ribut petir, kilat dan sebagainya. Bagaimana mungkin pandangan doktor berkenaan dengan perubahan cuaca ini kepada ribut petir? Okey, memang kalau kita lihat daripada corak cuaca negara, kejadian ribut petir ini boleh berlaku pada sepanjang tahun. Tetapi kejadiannya akan lebih kerap berlaku semasa fasa peralihan monsun seperti yang kita sedang alami sekarang. Oleh itu, kejadian ribut petir ini walaupun tempohnya adalah singkat, lebih kurang 6 jam untuk sesuatu kejadian, ianya amat berbahaya ya sekiranya kejadian itu ekstrim kerana ia boleh menyebabkan kejadian banjir kilat, pokok tumbang dan juga kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Okey, jadi doktor, apa yang mungkin kami ataupun mereka yang berada di kawasan yang mungkin akan terjejas, antara perkara-perkara yang mungkin kita boleh lakukan untuk siap siaga sebelum berlakunya apa-apa kejadian seperti banjir? Okey, untuk orang awam ya, khususnya mereka yang berada di kawasan yang berpotensi tinggi menghadapi bencana berkaitan cuaca, mereka disarankan untuk sentiasa merujuk kepada maklumat dan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Maklumat ini perlu sentiasa merujuk kepada maklumat yang terkini kerana sebagai negara beriklim tropika, corak cuaca negara kerap berubah. Dan maklumat ini boleh didapati di pelbagai platform penyebaran rasmi Met Malaysia. Mereka juga perlu peka dengan keadaan cuaca semasa di tempat mereka dan perlu melakukan persediaan-persediaan seperti menyimpan dokumen penting dan bahan-bahan penting ya, di dalam bekas yang kalis air. Mereka juga disarankan untuk menyimpan air minum ya, air bersih untuk kegunaan harian kerana semasa bencana mungkin terdapat gangguan kepada bekalan air. Selain daripada itu, mereka juga perlu menyimpan dan menyediakan peralatan kecemasan seperti ubat-ubatan ya dengan secukupnya. Power bank juga penting ya Haziq dan Rina kerana semasa bencana kemungkinan akan berlaku gangguan kepada bekalan elektrik. Dan mereka juga disarankan untuk mengenal pasti pusat-pusat pemindahan dan juga pusat bantuan yang terdekat. Dan yang terakhir semestinya lah mereka perlu peka dan juga mengikut arahan pihak berkuasa sekiranya diminta untuk berpindah ke tempat selamat apabila berlaku bencana.
Ya, nasihat yang sangat padat daripada Dr. Farizah. Terima kasih banyak-banyak Doktor di atas update terkini dan juga nasihat kepada kita semua daripada pengarah Pusat Operasi Cuaca dan Geofizik Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, itu yang sempat kami bawakan. Sekejap lagi kita nak bincangkan secara tuntas berkenaan dengan kesiapsiagaan menghadapi perubahan cuaca dan monsun. Semuanya selepas ini di MHI. Itu dia kejadian puting beliung kecil ataupun kita panggil belalai air yang berlaku di Kedah. Dan selalunya belalai air ini berlaku di pesisiran pantai dan kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, belalai air ini tidak bahaya, tapi mungkin boleh membawa kerosakan lah kepada barang-barang harta awam semua. Tapi ada satu fenomena ini, belalai air ini berlaku dekat Kok Diang. Ya, ini yang kita nak bawakan sebenarnya perkongsian pengalaman seorang penduduk yang berhadapan dengan situasi ini. Kita nak tahu juga pandangan Puan Jamilah Ahmad yang kini berada secara dalam talian bersama kami. Assalamualaikum Puan Jamilah. Waalaikumsalam. Okey, sekarang ni kat rumah ke tu? Dengar tak? Dekat rumah ke? Sekarang dekat rumah ke? Ya, dekat rumah. Dekat rumah. Okey. Jadi mungkin Puan Jamilah boleh cerita sikit bagaimana pengalaman belalai air berlaku yang menyebabkan kerosakan rumah Puan Jamilah ni? Saya masa kejadian tu, saya tak ada dekat rumah. Okey. Saya dengar dari anak saya lah yang ada. Ada anak saya yang dekat rumah tu. Macam mana anak cerita tu? Mungkin boleh cerita kat kami. Anak cerita tu, dia belalai tu memang besar lah. Dia pusing dekat bendang depan rumah saya ni, bendang depan. Okey. Dia pusing tu besar, dia cakap. Lepas tu kita masa belalai air tu jalan, rumah ni dah bergegak. Lepas tu dah bergegak, dia pecah cermin-cermin tingkap tu semua dah pecah dah sikit-sikit tu. Dia bergegak. Lepas tu dia kata memang tak dengar apa lah. Dengar angin bunyi. Katanya Puan Jamilah, rumah Puan Jamilah juga mengalami kerosakan kan. Jadi bila tak ada kat rumah, balik rumah tengok rumah tu macam mana keadaan rumah selepas belalai air badai Kok Diang ni? Selepas saya sampai kat rumah tu memang rumah saya memang hancur je lah. Tengok tu ya Allah, rumah kata nak buat macam mana. Memang tak tahu nak kata apa lah, lembut habis kaki-kaki tak boleh nak buat apa. Ada rumah yang tahu perasaan tu kan, sebab rumah kita ni pun arwah ayah saya yang buat semua, bagi kat saya. Datang balik-balik tengok dengan sekelip mata jadi macam tu. Allah tinggal itu je. Ini antara gambar keadaan rumah Puan Jamilah. Kalau dilihat agak teruk Puan Jamilah ya? Ya, memang teruk lah. Tapi nak tahu juga sebab keadaan rumah Puan Jamilah ni teruk kan. Sekarang ni menetap di mana? Ya. Sekarang duduk kat mana? Saya duduk dekat sebelah rumah ni, ada rumah jiran sebelah ni. Saya tumpang. Rumah ni dia rumah kosong kan, dia pindah. Lepas tu dia tumpang saatlah sementara waktu. Macam mana nak siap rumah ni macam mana apa semua kan. Tunggu bantu apa semua. Nak tanya ni Puan Jamilah, ni pertama kali ke pengalaman berlaku belalai air dekat kawasan sana? Ya, pertama kali. Jadi dekat saya. Tapi kalau ni pertama kali kalau macam ribut kecil-kecil, buang sekeping dua buku ni kalau biasalah kan. Tapi yang besar ni pertama kali lah dalam hidup saya. Okey. Lepas berlaku kejadian belalai air ni, Puan Jamilah, bagaimana keadaan cuaca dekat kawasan rumah? Setiap hari macam mana? Kalau sekarang ni cuaca elok lah. Tak ada hujan ke? Petang ke malam tak hujan? Kemarin hujan. Kemarin hujan petang, malam. Tapi tak ada angin lah, hujan saja. Okey, jadi Puan Jamilah, macam mana dengan
proses untuk membaik pulih rumah tu sekarang ni? Mungkin dalam proses untuk perbaiki kembali rumah tersebut. Jadi mungkin Puan Jamilah boleh bagi kami kemas kini? Macam proses tu saya memang minta bantuan daripada kebajikan lah. Ya. Lepas tu tunggu apa keputusan dari mereka lah macam mana. Okey, tapi baik. dari rumah saya memang teruk lah. Ya, kalau dapat lihat ni sekarang ni. Kami doakan semoga rumah Puan Jamilah dapat diperbaiki sesegera mungkin. Jaga keselamatan diri dan juga keluarga. Jaga juga kesihatan. Kami doakan jugalah agar semua penduduk-penduduk di sekitar Kampung Pida ni dalam keadaan yang selamat. Jaga diri, Nah. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, itu antara pengalaman seorang penduduk di Kampung Pida iaitu Puan Jamilah berkongsi dengan kita lah. Betul. Keadaan rumah dia memang sangat teruk. Dan saya percaya inilah yang menimbulkan kebimbangan dalam kalangan penduduk yang mereka tahu di kawasan mereka juga berisiko apabila berlakunya monsun timur laut ini. Yep. Ini yang kita nak bawakan hari ini. Bagaimana perlunya anda bersiap siaga untuk sama-sama melakukan persediaan sebelum berlakunya bencana di tempat anda. Apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita memang kena tahu kan kesiapsiagaan untuk menghadapi perubahan cuaca dan monsun ni. Jadi hari ini tetamu kita. Ini dia kita nak bawakan yang amat setia Datuk T.S. Nur Hisham Mohamad, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat? Sihat, alhamdulillah. Kami sihat. Ribut tak adalah. Ribut alhamdulillah. tapi petang memang selalu akan nampak kilat sambung menyambung, cuaca berubah sekejap. Tadi tengah hari nampak panas tu. Tapi bila tengok petang cepat betul perubahan cuaca tu. Jadi untuk bersiap siaga tu mungkin agak limit masanya. Sangat limit. Sangat. Sebab kita perubahan monsun, sebagaimana Dr. Fariza beritahu tadi bahawa perubahan monsun ini memang itu dia punya fenomena. Dan kita tegak juga kepada lokasi sebenarnya. Kalau ikut pada 1 September sampai ke sekarang ni, macam kita punya operasi pun dah ada 46 kawasan yang terlibat banjir dan juga ribut di seluruh negara. Dah mula banjir? Terutamanya ialah di kawasan Kedah. So Kedah ni kita rekodkan sampai semalam ada 28. Dan malam tadi kita kena di Johor lah. Boleh tiram, pindah 60 orang. So ini yang kita kena bersedia, terutamanya dengan perubahan iklim sekarang ni. Kesiapsiagaan ni penduduk ni memang dia kena orang cakap tidak boleh dulu kita cakap kawasan kita mungkin tak kawasan banjir. Tahu-tahu kena ribut. Betul? Kan? Kawasan kita tak kena ribut. Tiba-tiba ada. Kan? Tiba-tiba ada pula badai air tadi, belalai ayak orang Sabah, orang Kedah tu. Jadi itu yang kita kena biasakan diri dan tahu apa sebenarnya risiko yang perlu ada yang kita kena hadapi lah. Ini maksudnya dia bukan sahaja tertumpu kepada kawasan-kawasan yang memang hotspot, tetapi juga bukan hotspot. Baik, kita nak memberi pemahaman kepada penonton MHI ketika ini, Datuk. Apakah perlu yang mereka ketahui apabila berlakunya peralihan monsun dan juga berada dalam fasa monsun timur laut ini? Bagaimana perlu pemahaman mereka dari segi kesediaan setiap penduduk ataupun masyarakat? Okey, masih soalan itu susah dan panjang. Pertamanya peralihan monsun ini berbeza kan. Cuaca dia sedikit berbeza dan kita hadapi terutamanya fenomena ialah banjir kilat. So bila banjir kilat ini orang cakap kadang-kadang kita dah tahu dah lokasi-lokasi hotspot yang akan berlaku banjir kilat. Dan kalau kita orang cakap nak pergi sesuatu tempat, kita kena tahu hotspot tu. Okey, hotspot itu maksudnya kita tak nak nanti kadang-kadang orang cakap akan melalui kawasan tu, nak balik nanti tak boleh. Tersekat lah. Tersekat. Keduanya ialah tengok perubahan cuaca. Sekarang ni banyak dia punya kita punya aplikasi yang kita boleh tengok dan apabila kita tengok itu perubahan cuaca dan kita berada kat situ, kita ambil tindakan awal. Dan ketiganya saya rasa itu kalau sekarang ni mungkin pengangkutan awam yang terbaik pun kalau Kuala Lumpur ni. Sebab dengan hujan, dengan jam, dengan kita punya berdebar risiko pokok runtuh tu kan. Saya rasa kita tak pernah fikir mungkin naik MRT, naik ERL tu, naik LRT ialah satu option yang lebih baik. Okey, sebab risikonya orang cakap lebih rendah. So itu perkara-perkara yang nampak. Tetapi yang kerisauan kita yang lebih besar ialah
apabila cakap bermulanya minggu kedua dengan minggu ketiga, kita masih menunggu pihak meteorologi menyatakan bila mula monsun timur laut. Itu yang kita kata yang persiapan yang cakap lebih teratur dapat kita buat sebab kita menjangka lokasi. Alright, itu kalau dari segi kita sebagai orang awam lah, kesiapsiagaan kami kan untuk menghadapi perubahan cuaca ni bagi pihak bomba sendiri. Bagaimana, apa antara perkara-perkara yang dah diplan, dirancangkan? Terima kasih Zah. Sebenarnya kita dari bulan 8 itu dah keluar arahan dah untuk menghadapi banjir. Walaupun masa tu dalam masa yang sama pun ada musim kemarau dan musim kering. Ada terbakar dah kan, kita hadapi banjir. So persiapan kita yang utama ialah dari segi logistik lah. Itu kita tak dapat nafikan. 338 balai ini kita persiapkan sepenuhnya dan kita telah beri arahan bahawa bersedia untuk 2 kaedah cakap logistik keanggotaan itu beku cuti dan sekatan cuti. So kita akan mulakan dengan sekatan cuti hanya 20% apabila mula November ini dan ikut lokasi di mana banjir berlaku kita akan mulakan bekukan cuti mengikut pada keadaan. Dalam masa yang sama selepas pada tahun 2021 juga pihak jabatan telah menubuhkan pasukan gerak cepat ataupun kita panggil RED Team, Rapid Emergency Deployment Team. Ada 22 pasukan yang kita tubuh di tahun ini di lokasi-lokasi tertentu seluruh negara supaya pasukan ini dia memang bersedia secara fokus untuk beri bantuan dengan segera ke tempat lain. Dia maksudnya Kuala Lumpur tu mungkin tak banjir. Tapi tim ni terus yang di Kuala Lumpur 2 ni kita terus pergi hantar kat Selangor. Kalau Selangor. Jadi kita dapat kurangkan masa. So tahun ini bulan 3 itu apabila berlaku di Caah Segamat banjir banjir mengejut tu ikut luruan angin tu naik mengejut Caah tenggelam. Pasukan pertama dah masuk Segamat tetapi pasukan kedua tu orang cakap kita gerakkan daripada pasukan Red Team ni 2 daripada Johor iaitu daripada Yompeng dan Air Hitam, kita tarik daripada Selangor, kita tarik juga dari Kuala Lumpur dan alhamdulillah kita dapat respon dengan cepat di Caah Segamat. So ini yang bagi saya paling kritikal adalah berapa cepat kita boleh respon. Itu yang cuba kita kejar. Jumlah anggota memang tak ada masalah. Jumlah anggota ni sebab kita tidak bekerja sendiri walaupun kita ada 14,000 campur bomba sekolah kita ada 24,000 tetapi kita juga koordinat dengan agensi-agensi sahabat lain. BDRM, dengan NGO, dengan APM, dengan ATM. So coordination tu penting untuk kita kurangkan masa respon. Datuk, memandangkan kita masih lagi menunggu daripada Met Malaysia tentang fasa monsun timur laut ini. Mungkin kita perlu bincangkan dari segi persediaan yang perlu dilakukan, langkah-langkah keselamatan dalam kalangan masyarakat sendiri. Apakah perkara penting yang perlu mereka siap siaga dari sekarang, tak perlu tunggu bila tibanya monsun tu? Ini macam kawasan banjir pula. Nak duduk. Terima kasih banyak. Tadi saya dengar juga banyak nasihat diberikan kan oleh itu. Tetapi bagi saya yang paling penting ialah kita kena tahu kita berada dalam kawasan banjir. Kan kita dah keluarkan senarai 5,648 kawasan banjir utama yang berlaku di dalam 3 tahun kebelakangan ni. Bila kita tahu ialah pertamanya ialah persiapan diri. Itu penting. Ready dokumen. Lepas tu ready ubat-ubat dan ready keperluan minimum diri. Itu yang sangat kritikal. Sebab untuk makluman kalau kita tengok pada kawasan seperti Kelantan, di Terengganu, di Pahang, ada scaffolding dalam rumah. Dia pasang dah scaffolding ni. Sebab dia ready. Itu yang kita cakap. Nampak perkara tu orang cakap mudah. Tetapi yang penting, dia yang ready. Keduanya, saya beri penekanan juga kepada tolong hargai nyawa. Bukan main-main. Satu ialah kawasan yang jarang banjir. Ada tendensi untuk kita ni bila orang cakap on the way tu kita nampak air kan. Air kita ingat kita boleh gedah. Ingatkan cetek. Kita ambil mudah. Cuba juga gedah. So itu yang berlaku banyak 2021 dan tahun lepas di Segamat banyak yang disebabkan kejadian ini lemas. Jadi kita pun tak nak. Ketiganya ialah banjir ini bukan musim pesta. Kan anak-anak kan bermain air dan sebagainya. Main air kadang-kadang kita kata depan rumah kita tetapi kita tak tahu arus pada masa itu berbeza dengan arus yang biasa-biasa tu. So nauzubillah min zalik bila jadi tu kalau kata jatuh kan memang trauma itu trauma berterusan. Maksudnya kalau yang jadi itu setiap kali banjir itu you trauma. Jadi jangan kita elakkan, jangan kita orang cakap jadi mangsa pada trauma itulah. So itu saya punya
sikit nasihat sambung kepada Puan Fariza tadi lah. Ya, sebab kalau dilihat arahan sudah dikeluarkan. Sudah. Nasihat dah diberikan. Dah diberikan. Jadi tinggal kita sendirilah bagaimana nak adaptasi segala nasihat tersebut untuk bersiap sedia sebelum berlakunya banjir ini. Sebab sekarang ni dah tak boleh nak nak jangka. Kawasan mana yang takkan banjir ni? Kita pun ambil baru ni pun kita beri pemakluman yang menyeluruh juga. Saya kata boleh tak kita jangan pergi kawasan Riadah bila musim MTL ni. Kan kita ada 136 kawasan yang kepala air ataupun kawasan jiran-jiran utama ni. Tolonglah pilih masa yang lebih sesuai. Okey. Jangan pergi orang cakap pada monsun timur laut ini. Sebab kita kata tadi isu utama dan juga kita punya masalah yang paling besar ialah apabila berlaku luruan angin itu. Kan luruan tropika itu ada 46 siri itu. Apabila hujan lebat di suatu tempat yang kita tak jangka tu pada masa itu boleh berlaku orang cakap kepala air, fenomena kepala air, bukan kata orang yang mandi. Kampung tu pun orang cakap kita dah tengok kejadian-kejadian sebelum ni di Baling yang boleh sekali terlibat. So itu yang bagi saya ialah yang kita boleh elak awal, kurangkan risiko. Jangan gedah kan, pindah awal. Kemudian jangan pergi kelah tempat-tempat itu sebab 2021 untuk makluman, kebanyakan kes yang berlaku terperangkap dan kematian di kawasan janda baik ialah mereka yang mengunjungi lokasi-lokasi berkelah pada masa itu. Ialah beriadah lah. Beriadah. Okey, tadi Datuk dah menyentuh tentang Red Team, tapi kita juga difahamkan ada satu lagi unit iaitu Squad Unity yang ditubuhkan di bawah Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional untuk berhadapan dengan fasa monsun timur laut ini. Pandangan Datuk sendiri. Terima kasih. Untuk pengurusan bencana, risiko bencana ni seluruh negara ni kita ada satu kerangka di seluruh dunia yang kita jadikan garis panduan, itu kerangka Sendai Framework for Disaster Reduction. Kan salah satu elemen utamanya ialah bagaimana kita mewujudkan komuniti yang berdaya tahan, the resilient community. So apabila ditubuhkan unity ini, bagi saya dia akan mengguna bersama kumpulan rukun tetangga tu, KRT yang dah ada di fasiliti tu. So ini yang orang cakap kita unit Jabatan Perpaduan buat, dan bagi kita jabatan pun memang telah diminta untuk bekerjasama untuk membolehkan pasukan ini bergerak, dan ini satu perkara yang baik. Whatever it is, sama ada kita ni NGO, unity ataupun apa-apa entiti yang cuba masuk, kita hendaklah melapor pada pihak berkuasa tempatan. Pihak berkuasa, sama ada bomba, sama ada polis, sama ada APM, sama ada ATM, ataupun kepada pihak daerah sebelum kita masuk. Supaya orang cakap kita na'udzubillah zalik, jangan jadi apa-apa dan kita tak dapat orang cakap tak tahu nak respon ataupun bermula respon di mana tu. Tu sukar bagi kita. Jadi whatever it is, koordinasi itu yang lebih penting di peringkat lapangan. Okey, alright. Jadi ada satu lagi pembabitan unit udara bomba. Mungkin ada Datuk nak cerita bagaimana pembabitan unit udara bomba. Terima kasih. Unit udara bomba ni kebetulan pula kita pun nak sambut ulang tahun ke-25 ni. Kebetulan. Dia macam ada insting. Ada insting. Jadi kita pun nak sambut. InsyaAllah kita akan raikan pada 25 tahun ni, Jubli Perak ni di Pangkalan Udara Bertam yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama TYT Negeri di Pulau Pinang, Tuan Yang Dipertua. Dan unit udara ni bagi saya sangat kritikal. Apabila banjir, kita orang cakap perlu deploy ke semua kita punya helikopter, khususnya ialah untuk bantuan perubatan. Kan kita sekarang ni dah ada satu helikopter yang kita khusus untuk orang kita kata flying helicopter. Bergerak je lah. Dia flying helicopter. Flying hospital. Flying hospital. Dia bukan flying doctor, flying hospital. Cuba kita nak buat. Pergi tu boleh rawat, boleh bawa balik. Dan kita juga orang cakap support untuk pemberian makanan, hantar makanan di kawasan-kawasan yang terlibat, khususnya tanah runtuh. Kan jalan dah putus, tak boleh nak pergi, di pendalaman, di hulu, dan kita deploy tim untuk bantu agensi lain lah. So kita ada 5 lah sekarang, yang daripada 9 tu 5 dah kita ready untuk banjir saja. Dan apabila MTL berlaku, salah satu strategi kita, ada unit yang akan kita tempatkan di Pantai Timur, di Terengganu, untuk support di kawasan Pantai Timur.
Ya. So balik pada sambutan sikitlah kita iklan. Jubilee Perak tu. Jubilee Perak 18 November. 18 November. Jadi kita pertama kalilah dalam 25 tahun kita buat besar-besaran. Kita ada pertandingan drone pada masa itu. Kita juga ada hari terbuka. Jadi kita menyeru khususnya penduduk-penduduk di Pulau Pinang, Kedah dan yang berdekatan untuk mengunjungi kita punya pangkalan udara Bertam dan lihat aset-aset dan juga peluang untuk mencuba aset-aset yang kita pamerkan juga dan yang kita bagi cuba. Bukan selalu dapat. Bukan selalu dapat, tapi bawa heli tu kita buat masa ni tak bagilah. Tak bagilah. Tapi boleh tapi nak tengok duduk, berlakon, selfie, TikTok, boleh. itu kita tak ada masalah. Tak ada masalah. Alright, jadi apa pun kami ucapkan awal-awal selamat menyambut Jubilee Perak. Terima kasih. Yang ke-25 25 tahun. Jadi itu dia Yang Amat Setia Datuk T.S. Nur Hisham Mohamad, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, di atas nasihat dan juga update kepada kami tadi. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Datuk. Alright, ada satu lagi cerita ni. Ini bukan calon-calon cerita. Sebenarnya kalau kita dengar ribut peti, kita buat apa? Kita lari masuk rumah. Kita bersembunyi lah. Kita cari perlindungan. Tapi tidak bagi sekumpulan juru gambar yang menggelarkan diri mereka, geng kabel oren ini, mereka mengejar halilintar untuk merakamkan momen-momen untuk mendapatkan orang kata foto yang sangat orang kata sangat berguna lah untuk kita tengok. Berharga. Sangat berharga. Jadi bagaimana risikonya? Jom kita saksikan. Silakan. Geng kabel oren. Fenomena cuaca ekstrim di Malaysia memberi bayangan bahawa perubahan besar iklim bakal tercetus tidak lama lagi. Namun bagi sekumpulan juru gambar yang dikenali sebagai geng kabel oren ini menjadikan fenomena alam sebagai peluang untuk berkarya, lebih kepada hobi dan kepuasan sendiri. Memburu halilintar bukan kerja mudah. Hobi mahal ini tidak pernah dipelopori oleh mana-mana juru gambar amatur lain. Hari ini kita punya tengok confident lah. Weather forecast hari ini. Saya tengok tadi, by 4 o'clock, pukul 4, hujan ada kilat punya signal. Pukul 4, pukul 5. Kan dah berubah. Hanya ada hujan saja. Lepas tu, sini still maintain 70% today. Kan dia continue sampai pukul 6. That's why saya cakap, you kena tunggu sampai pukul 6. Abdul Kabir Mohamed Ali, antara juru foto yang disegani dalam kalangan geng kabel oren. Kehandalannya mengambil gambar kilat tidak disangkal oleh rakan-rakan yang lain. Biarpun pernah menjadi penggiat dokumentari antarabangsa, kini anak jati Perak dan membesar di Pahang ini memberi fokus terhadap minatnya sejak tahun 2017. Ini benda alat yang penting lah kalau nak merakam kilat. Ini dia panggil lightning trigger lah. Kalau tak ada lightning trigger ni, kita buat macam manual, memang chances kita antara 0 hingga 5% je. Tapi dengan ni mungkin kita dapat dalam 90 hingga 95% chances lah. Kuala Lumpur diiktiraf sebagai Asia's Lightning Capital dengan pencapaian di tangga kelima di dunia dari segi kepadatan kilat. Keluar perawan. Keluar ada perawan tu. Tiap scene tu dia takkan sama. Dia takkan sama je. Macam hari ni awan dia rendah. And then dia punya light kurang. Consider low light. So every strike tu pun different lah. MB besar. So macam keadaan sekarang lah. Kita tengok dramatik dia.
Kalau kita tak chasing ni, ataupun orang lain yang duduk kat rumah, dia tak akan tahu ni. Dia tak akan terasa kan. Untuk hari ni kepuasan dia kurang sikit. Sebab clarity dia kurang. Sebab kita pernah dapat scene yang lagi cantik daripada ni lah. Tapi consider kita dah tunggu lama tadi tu. Ini antara scene yang okey jugalah. Not bad lah. Not bad. Gerak dulu. Gerak. Gerak dulu bro. Balik lah. Dari tadi petang tadi. Kita tengok ramalan cuaca macam mana. Kalau besok itu, saya mungkin besok ke Bukit Ampang. Merakam detik indah daripada kurniaan agung Yang Maha Esa menjelaskan kepuasan yang sukar digambarkan buat Kabir. Jika disoal bila dia akan berhenti meneruskan hobinya itu, dia percaya takdir adalah penentu segala keputusan. Hari ini bersama kami di MSI memang cerita mengenai cuaca dan antara yang ada dekat dalam akhbar utusan Malaysia sebelum ini ada update mengenai hujan lebat, angin kencang yang diramal bermula November yang boleh mencetuskan banjir di mana dijangka berlaku dalam tempoh terdekat ekoran berlakunya peralihan fasa monsun timur laut. Kan, yang diramalkan kalau Dr. Fariza cakap tadi bulan November ni. Sama ada masuk minggu kedua dan seterusnya sehingga Mac 2024. Betul. Baik, memandangkan semalam hujan yang begitu lebat, kita juga dimaklumkan ada banjir kilat berlaku di Jalan ICT Seksyen 7 Shah Alam. Situasinya memang sangat dekat dengan saya. Ya. Awak tak perasan ke semalam ada banjir kilat? Saya tak perasan, tapi saya ada tengok dekat social media lah kan malam tu yang memang alamak ada beberapa jalan dekat ICT Seksyen 7 yang mengalami banjir kilat tu. Jadi dekat kawasan tu adalah kawasan hotspot untuk orang balik kerja. Betul. Kawasan memang prime punya road untuk orang yang balik dan pergi ke kerja, untuk balik ke Kelang, untuk bergerak ke Bukit Raja, untuk pergi ke Shah Alam. Jadi berhati-hatilah, rancang perjalanan anda sebaiknya. Okey, baik. Kami juga nak bawakan satu perkongsian lagi. Ini mungkin sedikitlah tip untuk anda, tip menyelamat sewaktu berada di air. Saksikan. Sebut sahaja aktiviti riadah bersama keluarga, pasti pantai menjadi salah satu lokasi pilihan yang cukup popular. Memasuki fasa peralihan monsun timur laut bermula November, orang ramai tidak digalakkan untuk melakukan sebarang aktiviti air. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, sejumlah 1,595 panggilan kecemasan bagi kes lemas direkodkan dalam tempoh 5 tahun dari 2018 hingga 2022. Daripada jumlah itu, sebanyak 1,341 panggilan kecemasan merupakan kes lemas yang membawa kepada kehilangan nyawa. Tidak dinafikan, kesedaran umum masyarakat memainkan peranan yang signifikan dalam meminimumkan risiko kejadian lemas. Bukan hanya ibu bapa, golongan seperti pengusaha aktiviti rekreasi dan sukan air di pantai perlu mempunyai kemahiran dan pengetahuan terutama dalam aspek penyelamatan dan pertolongan cemas. Muhammad Nur Amin Saad, 39 tahun, antara salah seorang pengusaha di Podiksa Negeri Sembilan yang sudah lama berkecimpung dalam bidang ini. Dia menawarkan khidmat sewa kemah dan kayak kepada pengunjung. Anak ke-6 daripada 7 beradik ini mengakui pernah berhadapan dengan detik cemas ketika berada di kawasan pantai. Namun dia bernasib baik kerana sempat untuk memberikan bantuan kepada mangsa tanpa berlaku sebarang perkara yang lebih buruk. Bohonglah kalau tak ada, tapi tak ada berlaku sampai yang parah lah. Cuma yang sebab apa,
tempat ni satu je. Dispatcher tak ada besar mana. Jadi itu pengawasan mata kita ni memang senanglah untuk mengawal mana yang sekeliling lah. Mana yang mandi-mandi laut. Ada yang baru-baru nak lemas ataupun dah tengah dalam pertengahan lah. Tapi alhamdulillah dengan Allah SWT, jadi kita pun dapat menjaga penyelamat itu. Dan ada salah satu faktor dia, dia orang leka apabila mandi tu air surut, dan bila air jalan pasang tu kat situ dia orang tak puasan, dia tak sedar. Jadi itu yang berlaku kadang-kadang hampir-hampir lemas tu. Begitu juga dengan salah seorang pembantunya, Muhammad Nur Talib. Meskipun sudah menjangkau usia 59 tahun, sebagai individu yang menghabiskan hampir keseluruhan masanya di kawasan pantai, dia sedar tanggungjawab yang digalas bukanlah sesuatu yang mudah, lebih-lebih lagi melibatkan nyawa. Benda ni adalah tanggungjawab umum sebenarnya. Banyakkannya masyarakat yang mendatang pantai ni, dia tak ada begitu peka dengan risiko yang diorang alami. Jadi kalau kita sebagai masyarakat, walaupun dah berumur macam saya ni, saya rasa benda ni kena ambil perhatian. Sebab bila kita membiarkan, itu yang banyak berlaku perkara-perkara yang tak diingini. Kadang-kadang tu sampai ada yang terlampau berseronok, tak ada yang nak menegur dan menasihatkan, terus berlarutan. Itu yang jadi macam-macam hal. Bagi mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang lebih baik dalam bidang penyelamatan dan pertolongan cemas di pantai, Amin dan Muhammad Nur menyertai satu program Ocean Ranger di Seremban Negeri Sembilan pada hujung September lalu. Kursus tersebut merangkumi konsep dan kemahiran asas renang serta menyelamat yang disampaikan dalam kaedah yang lebih mudah untuk difahami. Program ini merangkumi modul asas menyelamat di air seperti bantuan pernafasan atau CPR serta kursus latihan AED daripada panel yang terlatih. Bukan hanya belajar secara teori, peserta yang terdiri daripada pengusaha pantai, pelajar universiti serta anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela berpeluang untuk melakukan aktiviti secara praktikal berdasarkan prosedur yang ditetapkan. Antaranya dengan menggabungkan teknik asas renang dan menyelamat kelemasan di air menggunakan pelbagai alatan bantuan apungan. Menurut pengarah projek, Megat Samsul Kamal Muhammad Zamri, program seperti ini sedikit sebanyak dapat memberikan ilmu serta melatih peserta untuk menjadi pembantu pertolongan cemas yang berkelayakan sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Ada keperluan seseorang penjaga pantai itu sendiri, ada asas-asas life saving. Ia pun tidak sepenuhnya sebagai lifeguard, tetapi sekurang-kurangnya asas penyelamat tu kena ada. Dan saya fikir yang perkara yang terbaik adalah pengunjung-pengunjung pantai rasa selamat kerana peniaga-peniaga itu sendiri ada paling kurang pun ada asas penyelamat untuk pantai tersebut. Inisiatif seperti ini wajar diberi pujian sebagai satu wadah bagi menyampaikan ilmu baru kepada masyarakat. Peserta bukan sahaja dapat mengadaptasi kemahiran yang dipelajari dengan lebih baik dan selamat, malah tidak kekok untuk dipraktikkan dalam situasi cemas yang sebenar. Saya kira ini satu perkongsian yang sangat bermanfaat untuk kita, sekurang-kurangnya kita tahulah asas-asas keselamatan ketika berada ataupun sewaktu kita berkelah dan juga beriadah di tepi pantai. Ya, tapi jangan cubalah untuk kita elakkan daripada kita pergi ke kawasan pantai buat masa sekarang. Bukan masa yang sesuai. Bukan masa yang sesuai. Okey. Jadi berhati-hati, bersiap siaga dan kita pandai-pandai untuk planning kita punya perjalanan, mungkin percutian, kita tangguhkan dulu. Alright, jadi kami nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita ada lagi cerita mengenai tabung kemanusiaan Palestin yang kita nak bawakan kepada anda. Semuanya di MSI selepas ini. Kembali lagi bersama kami di MSI. Kita nak bawakan sebenarnya rangkuman luar negara yang mana menyentuh tentang perkembangan terkini di bumi Palestin. Ya, dan juga kita ada update mengenai Sukan Para Asia di Guangzhou, China. Jom kita saksikan. Silakan. Dua kamp pelarian di Jabalia dan Nusrat diserang oleh tentera Israel melalui tembakan dan serangan udara.
Serangan sewenang-wenangnya oleh tentera Zionis di kamp pelarian Jabalia ini menyebabkan ratusan rakyat Palestin terbunuh dan 150 orang cedera. Manakala tembakan yang berlaku di kamp pelarian Nusrat mengakibatkan puluhan kematian dan beberapa lagi cedera. Kerja-kerja menyelamat masih giat dijalankan walaupun kekurangan pelbagai jenis bantuan. Selain itu, lapangan terbang Makachkala, Dagestan, Rusia meningkatkan tahap kawalan selepas berlakunya protes anti-Israel. Protes ini melibatkan ratusan rakyat Rusia yang menunjukkan kemarahan terhadap kedatangan penduduk Israel. Kejadian ini mengakibatkan kapal terbang tersebut terpaksa berpatah balik dan lapangan terbang itu ditutup buat sementara waktu. Sukan Para Asia 2022 di Hangzhou, China telah pun melabuhkan tirainya. Kontingen Malaysia berjaya memperolehi 39 pingat secara keseluruhan dengan 7 emas, 15 perak dan 17 gangsa. Antara atlet yang berjaya meraih pingat emas ialah Datuk Abdul Latif Romli dan Boni Buni Augustin dalam kategori masing-masing. Pada kejohanan Sukan Para Asia ini, China berjaya menjuarai kedudukan teratas dengan meraih 521 pingat. Pelakon terkenal drama berseri TV popular Matthew Perry meninggal dunia pada usia 54 tahun. Dia ditemui mati di kediamannya pada 28 Oktober 2023. Berita kematian tersebut telah mengejutkan industri seni, terutama peminatnya, dan mereka tidak melepaskan peluang untuk hadir memberi penghormatan terakhir di tempat kejadian. Ya, itu rangkuman luar negara yang kami bawakan untuk anda. Tapi antara apa yang berlaku di Malaysia, ini kami nak bagi tahu kepada anda. Yang ada dalam akhbar di muka surat hadapan utusan Malaysia, ada cerita mengenai 29.7% kanak-kanak bantut di mana ibu bapa yang mungkin antara penyebabnya adalah disebabkan ibu bapa tidak memilih makanan yang berkhasiat untuk diberikan kepada anak-anak. Itu antara salah satu sebab. Itu apa yang memang selalu common berlaku. Tidak memberikan makanan berkhasiat. Mungkin terlalu banyak memberi makanan-makanan segera kan. Benda itu yang menyebabkan 29.7% tu. Hampir 30% Rina. Ya, betul. Okey, ini pula perkongsian berkenaan anak. Ini satu yang menarik. Budak werewolf jadi anak angkat Permaisuri Agong. Kisah ini sebenarnya adalah perkongsian di mana ada kiriman surat dari Istana Negara menyatakan kesudian Raja Permaisuri Agong Tuanku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria yang mengambil Michelin iaitu budak werewolf sebagai anak angkat baginda. Tunku Azizah juga menyatakan hasrat baginda menanggung perbelanjaan bagi mengubati penyakit CGH atau sindrom werewolf yang dihadapi Michelin dengan harapan bantuan itu dapat meringankan beban bapanya Roland dalam menjaga dan membesarkan anak bongsunya. Ya, alhamdulillah kan. Ini berita gembira. Dan ada satu lagi. Ini berita mengenai rakyat Malaysia yang mungkin hanya bergantung kepada kad kredit dan pinjaman, gagal membuat simpanan kecemasan serendah RM1,000 dan mungkin antara penyebabnya adalah gaji cukup-cukup makan. Adalah punca tidak menabung. Betul. Itu adalah memang masalah yang berlaku sekarang. Gaji tidak tinggi, tapi mungkin kita punya perbelanjaan sangat tinggi. Betul. Baik, sebelum kami berakhir, ini dia kami nak wawarkan kepada semua untuk sama-sama kita membantu rakyat Palestin dengan memberi sumbangan dalam tabung bantuan kemanusiaan Palestin. Berikutan krisis kemanusiaan yang berlaku ini, Media Prima mengaktifkan semula tabung kemanusiaan Palestin Media Prima, sumbangan orang ramai. Melalui tabung ini amat dialu-alukan bagi membantu mangsa, dan terus kekal berdoa untuk saudara kita di bumi Palestin ini. Mudah-mudahan Allah memberi kemenangan buat saudara kita dan mudah-mudahan juga kita dapat pertahankan bumi Gaza dan Masjid Al-Aqsa. InsyaAllah sama-sama kita doakan. Jangan lupa untuk terus bersama Malaysia Hari ini. Besok ada cerita mengenai soal wang. Ini sangat-sangat penting. Benda yang wajib untuk kita buat adalah zakat pendapatan. Okey, jadi jangan lupa untuk terus bersama kami. Terima kasih untuk anda yang menonton MSI hari ini di Facebook, di TV3 dan jangan lupa untuk terus follow social media MSI TV3. Okey. Saya Hazrina Kasim. Saya Aziz Usni. Terjumpa lagi. Assalamualaikum. Baik.